pagi, saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Pagi ini kita akan sambung dengan pedoman yang diambil dari buku Efesus bab 6, bahagian 1, iaitu dari ayat 1 hingga 9, yang bertema keluarga umat Kristian, di mana adanya taat setia dari anak-anak kepada ibu bapa dan abdi, pekerja dan pemiliknya majikan. Adanya suatu hukum turutan penyerahan di dalam nilai taat setia ini yang kita sama-sama akan amalkan. Sebelum itu, marilah kita mula dengan memuji Tuhan dengan lagu Ini Dunia Bapa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di syurga, kami bersyukur kerana setelah seminggu kami sekarang dapat mengaji firman Tuhan Alkitab di buku Efesus bab 6 ini mengenai keluarga di dalam Kristus dan dengan sifat taat setia pada pengajaran firman Tuhan. Anak-anak Tuhan sekeluarga akan boleh lebih menghayati rahmat Tuhan di setiap hari. Bantulah kami untuk menguatkan iman kami di dalam firman Tuhan. Dan bantulah kami untuk lebih percaya di dalam Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin kami hidup di dalam kesejahteraan Tuhan dengan kehidupan rohani. Kami ingin berdoa untuk kesemua anak-anak Tuhan Kristian, supaya kami semua ini akan mula percaya kepada firman Tuhan di dalam usia yang awal lagi dengan penyelamatan Yesus Kristus dan menganggap Yesus sebagai juru selamat kami sekalian. Kami menyerah masa ini untuk mendapat pemahaman, pembelajaran firman Tuhan, dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Saya percaya kita sekalian sudah menghayati lagu pujian Ini Dunia Bapa dan percaya akan janji-janji dunia Bapa ini. Dan kita sentiasa akan cuba hidup di dalam iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita hendaklah memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang akan mengingatkan kita lagi tanggungjawab kita dan kasih Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan kini kita akan dapat berkongsi berita baik ini, Injil Tuhan, kepada orang lain. Kita seringkali akan berada di simpan jalan di mana kita terpaksa membuat keputusan untuk mematuhi hukum Tuhan atau tidak. Mungkin hanya mematuhinya, kemudian kita hendaklah mendisiplinkan diri kita dan memastikan adanya keyakinan kita terhadap firman Tuhan pada setiap hari. Supaya kita dapat mengatakan, saya boleh mengikut hukum dan firman Tuhan. Secara kesimpulan, rumusan, marilah kita mengulang kaji pembelajaran dari firman Tuhan di bab 5 bahagian kedua itu. Ramai di antara kita mungkin terdengar sumpah perkahwinan ini. Bila kamu berkahwin, kamu akan mempunyai cincin perkahwinan. Ia menjadi suatu tugasan janji di mana kamu bersumpah di depan orang ramai dan Tuhan. Tidak kira menjadi kaya atau miskin, di dalam kesakitan, di dalam kesehatan, atau akan mengasihi, menghargai, dan hingga kematian yang akan memisahkan kita mengikut hukum Tuhan yang suci ini. Mungkin kamu akan menghadapi kesengsaraan di mana kamu cuba menyelaraskan kehidupan bersama-sama di hari kecewaan dan sorak tanggisan di malam hari. Janganlah berasa duka cita sangat, tetapi serahkan harapan kamu di dalam firman Tuhan Alkitab. Ini adalah kerana pembelajaran kita semua di Efesus bab 5 bahagian 2 ini ialah satu, di dalam rumah tangga Kristian, Kristuslah kepala dan gerejanya adalah tubuhnya. Kita harus belajar di dalam kasihnya dan hidup di dalam cahaya Kristus bersama satu sama lain dengan penghormatan. Kristus telah mengorbankan nyawanya sebagai tanda pengomadan kasihnya untuk kita. Kita harus memegang pada tanggungjawab kita, tugasan kita bersama isteri dengan penuh kesabaran, kasih dan saling mengampuni satu sama lain. Yang ketiga, Tuhan telah memberi suami tanggungjawab ketua untuk memimpin keluarganya dan istrinya. Dan isteri harus menunjukkan taat setia kepada suami dengan aksi atau tindak balas, respons kasih sayang dan menghormati. Marilah kita sama-sama mengaji dan memahami Efesus bab 6 ini dari ayat 1 hingga 9. Di mana Tuhan di dalam firman-Nya mengingatkan kita untuk memahami kehendak Tuhan di dalam pesanan penyerahan di dalam keluarga Kristian itu. Kita sudah memahami Kristuslah kepala kepada manusia. Si suami dan mereka adalah menjadi kepala kepada istrinya. Anak-anak pula hendak mentaati ibu bapa dan hamba terhadap pemilik atau majikannya. Di Efesus bab 5 lagi di bab ayat 21. Untuk menghormati Kristus, hendaklah kamu taat kepada satu sama lain. Ini bermaksud kita yang ingin taat kepada satu sama lain hendak mengikut hukum pesanan. Hukum turutan penyerahan ini di dalam Yesus Kristus, gereja Tuhan juga. Oleh yang demikian, seperti di Efesus bab 5 itu ayat 22 hingga 23. Hai isteri, taatlah kepada suami seperti kamu taat kepada Tuhan. Kerana suami ialah ketua kepada
isteri sebagaimana Kristus ialah ketua kepada jemaah. Kristus penyelamat jemaah iaitu tubuhnya. Dan di sini isteri harus ingat bahawa seperti yang difirmankan, isteri hendaklah mentaati suami. Kerana ini adalah mengikut kehendak Tuhan. Kerana suami ditugaskan mengambil peranan sebagai kepala di dalam konteks ini. Dan di dalam Efesus bab 5 ayat 24, oleh itu isteri harus taat dalam segala hal kepada suami, sebagaimana jemaah taat kepada Kristus. Dan di Kolose bab 3 ayat 18 hingga 19, hai isteri, taatlah kepada suami, kerana demikianlah seharusnya kelakuan kamu sebagai orang Kristian. Hai suami, kasihilah isteri dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Oleh itu, mari kita memahami lebih misteri Tuhan ini di dalam pengajaran firman-Nya. Seperti di Efesus bab 6 ayat 1, hai anak-anak, sebagai pengikut Kristus, kamu harus taat kepada ibu bapa. Inilah yang harus kita pahami di dalam kehendak Tuhan dan terutamanya di dalam keluarga. Ibu bapa diberikan tanggungjawab untuk mengurus anak-anak dengan baik. Hamba atau pekerja harus juga mempunyai sifat yang sedemikian untuk mentaati pemiliknya atau majikannya. Sebagaimana mereka seolah-olahnya melayan Kristus agar menjadi suatu teladan yang baik mengenai iman mereka di dalam Kristus. Kita hidup untuk melayani Tuhan. Bukan pada mulut atau dengan kata-kata yang manis sahaja, tetapi dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Merujuk kepada ayat 1 hingga 4. Dari bab sebelum ini, kita telah dikongsikan mengenai Roh Kudus yang akan menjiwai kehidupan setiap anak-anak Tuhan dengan berkat rohani yang akan melimpahi di dalam segala-gala pekerjaan anak-anak Tuhan. Dari segi perkahwinan pula, suami dan isteri, mereka harus menunjukkan teladan iman di dalam Yesus Kristus. Ada 4 perkara yang harus kita nyatakan di sini. 1. Paulus di sini menulis kepada gereja, yaitu sebagai tubuh Kristus. Dan di sini Paulus berseru kepada anak-anak sebagai sebahagian daripada tubuh gereja juga. Oleh itu Paulus berkata di ayat 1, hai anak-anak, sebagai pengikut Kristus, kau haruslah taat kepada ibu bapa, kerana hal itulah yang seharusnya kamu lakukan. Inilah hukum untuk mentaati di dalam Kristus dan harus diajar kepada anak-anak Tuhan. Yang kedua, dan di dalam ayat 2 ini, ia menyatakan perintah Tuhan dengan janji, yaitu dengan dapat hidup bahagia dan berumur panjang di bumi. Di sini Paulus mengingatkan bahawa betapa mustahannya perhubungan di antara ibu bapa dan anak-anaknya. Dan di mana perhubungan ini adalah mengikut kehendak dan hukum turutan penyerahan dari anak-anak terhadap ibu bapa. Yang ketiga, dari ayat 4, bapa-bapa diingatkan jangan provokasikan anak-anak menghasut dari segi fizikal atau melalui percakapan. Anak-anak untuk menjadi marah, kerana anak-anak yang marah akan membesar dengan tabiat yang meleweng. Sebagai ibu bapa, kita harus cuba memahami pemikiran anak-anak yang sedang membesar itu. Janganlah pula menjadi terlalu kritikal dan menghina jika anak-anak tidak dapat mencapai hasrat ibu bapa. Di dalam perbualan kita harus menunjukkan teladan yang baik. Juga dan kita harus mengajar anak-anak dengan ajaran dan nasihat Tuhan dari Alkitab. Akhir sekali yang keempat, kalau kita membuat kesilapan di dalam pengajaran itu kepada anak-anak,
Kita harus sudi meminta maaf. Di dalam iman kita juga ada kalanya kita juga melakukan kesilapan. Dan ini akan menunjukkan kepada anak-anak Tuhan bahawa Tuhan akan sudi mengampuni kesalahan kita bila kita kembali ke hadirat Tuhan di dalam Kristus. Dari ayat 5 hingga 9, hamba adalah orang yang bertanggungjawab di dalam kehidupan terhadap pemilik atau tuannya. Hari ini kita tidak lagi ada hamba-hamba, tetapi kita ada pekerja untuk majikan. Bagaimana kita harus menghadap pekerjaan kita terhadap majikan kita? Bagaimana kita akan mentaati tugasan yang diberikan kepada kita? Di sini prinsipnya ialah di ayat 5. Haruslah menghormati, taati dengan sepenuhnya dan lakukan segala dengan hati yang ikhlas seperti kamu lakukan apa yang diperintah oleh Kristus. Di ayat 6 hingga 7, ia menyatakan kita harus lakukan dengan sepenuh hati dan bukan lakukan untuk mendapat pujian bila diawasi. Kita harus menunjukkan dedikasi di dalam pekerjaan kita, seperti abdi dengan hati yang gembira, seolah-olah kamu kerja untuk Tuhan. Dari ayat 8 hingga 9, di dalam ayat 8, kita akan menerima pahala daripada Tuhan bagi kesemua perbuatan baik yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Tidak kira diberikan bonus dari majikan atau tidak. Di dalam ayat 9, ia mengingatkan majikan harus berperlakuan abdi pekerjanya dengan sepatutnya. Jangan lagi guna ancaman terhadap pekerja. Ketahuilah bahawa kamu dan abdi pekerja ini, kamu dimiliki oleh satu Tuan, iaitu Tuhan yang di syurga, yang akan menghakimi semua orang dengan adil. Inilah hukum turutan penyerahan untuk majikan dan pekerjanya di dalam Yesus Kristus. Tuan yang sebenarnya ialah Tuhan. Kita harus hidup dengan iman kita di dalam Yesus Kristus, kerana Yesus telah membebaskan kita dari segala dosa di Calvary, di salibnya. Oleh itu hidup kita sekarang adalah untuk hidup demi Kristus, Tuhan kita sekalian. Kita adalah seperti abdi terhadap Tuhan dan harus hidup dengan tanggungjawab dalam segala tugasan kita sekarang. Mari kita semua renungkan rumusan pembelajaran di bab 6 setakat ini, iaitu mengenai keluarga Kristian. Nombor 1, sebagai ibu bapa adalah menjadi tanggungjawab kami sekalian untuk menjamin disiplin di dalam rohani dan mendidik anak-anak mengenal pembelajaran rohani ini. Ini boleh dicapai dengan galakan dan membawa anak-anak ke gereja untuk hari Ahad, sekolah untuk kanak-kanak, atau menghadiri kumpulan remaja untuk pelajaran rohani. Inilah taat setiap untuk kesemua ibu bapa terhadap keluarga Kristiannya. Yang kedua, anak-anak harus taat kepada ibu bapa, kerana ini memanglah betul. Ini juga merupakan janji Tuhan dengan berkat yang menjanjikan panjang umur di bumi dan akan mewujudkan nilai-nilai rohani yang sewajarnya di dalam kerajaan Tuhan. Yang ketiga, seperti hamba di dalam Kristus dan juga sebagai pekerja, haruslah menjadi kewajipan sekalian untuk melaksanakan tugasan setiap hari dengan hati yang setia terhadap majikan demi menjamin teladan yang baik di dalam nama Kristus.
Tuhanlah yang Tuhan yang sebenarnya, yang akan menilai kerja-kerja kami di akhirat nanti. Akhir sekali nombor 4. Untuk mereka yang menjadi pemilik atau majikan kepada hamba dan pekerja, haruslah melayani mereka dengan sama rata, dengan saksama, kerana mereka akan berdepan di hadirat Tuhan pada hari nanti juga. Oleh itu, di dalam keluarga Kristian, marilah kita mengingati bahawa Kristuslah kepala di dalam keluarga, sebagaimana Kristuslah kepala di dalam gerejanya. Hukum turutan penyerahan dari Kristus ke suami, isteri dan anak-anak, dan juga dari majikan ke pekerja, haruslah menjadi pedoman untuk kita sekalian. Dan marilah kita belajar melayani Tuhan dengan penuh keikhlasan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dengan pengajaran dari firman Tuhan di buku Efesus bab 6. Kami ingin menjadi ibu bapa yang setia di dalam firman Tuhan, mendidik anak-anak di dalam pengajaran Alkitab, mengikut kehendak Tuhan Bapa. Bantulah kami untuk mengetahui betapa mustahaknya mendidik anak-anak di dalam gereja Tuhan. Semaikan di dalam sanubari anak-anak untuk sudi mendengar seruan pengajaran firman Tuhan dari usia kecil lagi. Kami berdoa untuk penyelamatan anak-anak dan agar mereka dapat membesar di dalam pertumbuhan rohani mereka. Kami berdoa untuk Roh Kudus Tuhan untuk bersama kami sekalian, sekeluarga, tunaikan keperluan kami semua di dalam masa yang mencabar ini. Kami berdoa untuk mereka yang bekerja akan menjadi pekerja yang taat dan setia. Dan bagi mereka yang menjadi majikan, akan juga dapat menunaikan kemesraan dan kehendak Tuhan di dalam tugasan pimpinan mereka. Kami bersyukur dapat mendengar dan belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan berkatilah kami semua di dalam segala berkat rohani dan keperluan setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.